Okey, dan kita akan lihat berkaitan dengan unit 8 tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Baik, so kalau kita lihat di sini, okey, inilah dia gambaran, okey, iaitu gambaran okey, keadaan di mana tahu, iaitu di Istana Melaka. Dan kalau kamu nak tengok okey, keadaan Istana Melaka ni, kamu kena tengok di Melaka lah, iaitu di Istana Melaka tu. Okey, berkaitan bagaimana istiadat menghadap Sultan di Balai Rom Seri Istana. Kita lihat ni, ada orang-orang yang datang dan menghadap Sultannya. Ini Sultan lah, Sultan Melaka ni. Ini Sultan Melaka. Okey, jadi kita akan lihat tentang okey, keadaan di mana bagaimana okey, Melaka ini okey. So Melaka ini telah menjadi tumpuan, dan juga kita lihat. Baik, Melaka dulu, okey, cikgu nak cerita ya, Melaka dulu sebenarnya sangat besar. Melaka ni dulu, seluruh Malaysia ni dulu sebenarnya Melaka. Okey, bukan Melaka negeri itu saja, tapi seluruh semenanjung Malaysia ni adalah termasuk juga separuh daripada Sumatera, Pulau Sumatera dulu adalah Melaka. Sebab itu semua kawasan jajahan Sultan Melaka. Jadi memang besar. Jadi kalau kita Maksud cikgu, Melaka ni menjajah lah. Melaka ni menjajah satu. Kemudian Melaka ini juga dulu adalah sebuah negara yang kuat, sehingga kan semua kerajaan yang ada di tepi-tepi tu semua nak duduk bawah Melaka. Nak duduk bawah Melaka. Sebab apa? Sebab mereka kata Melaka ni hebat. Jadi Melaka ni kuat. Jadi diorang nak duduk di bawah Melaka. Jadi dan ada juga yang telah dijajah oleh Melaka. Ada juga yang telah dijajah. Ada juga yang tidak dijajah, tapi yang nak duduk di bawah Melaka. Yang nak duduk pun ada. Sebagai contoh macam ni. Okey, kalau kita tengok peta ni, okey, yang dikatakan Melaka dulu daripada atas ni, daripada atas ni, okey, bawa sampai sini, sampai ke bawah ni, sampai ke bawah sini, dan juga sampai sini, okey, dan juga sampai ke Aceh separuh ni, dan juga sampailah ke sini. Ini dulu dipanggil Melaka. Ini dulu dipanggil Melaka. Besar tak? Memang besar. Memang besar. Dulu inilah semua dipanggil sebagai Melaka. Okey, baik. So kalau kita lihat itu dipanggil Melaka, dan kalau kita lihat struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni, okey, macam mana dia punya masyarakat, cikgu? Orang yang tinggal di sana orang yang macam mana? Macam mana orang yang tinggal tu? Okey, di Melaka dulu masyarakat dia macam ni. Okey, dia ada sultan, yang paling atas sultan lah, seorang sultan. Kemudian di bawah dia ada pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar ni macam menteri-menteri lah. Macam menteri lah. Tugas dia apa? Bantu sultan dalam pentadbiran. Ni menteri, pembesar ni akan bantu sultan dalam pemerintahan. Begitu kan. Kemudian kalau kita lihat dua lagi golongan, iaitu golongan rakyat di bawah tu. Okey, di bawah tu ada rakyat, dan juga di bawah sekali ada hamba. Nampak tak? Bawah sekali ada hamba. So, okey, kedua yang di atas ini, okey, iaitu sultan dan pembesar ini, kedua-duanya ialah golongan pemerintah, iaitu golongan yang memerintah negeri Melaka. Manakala rakyat dan hamba ini dipanggil golongan diperintah, iaitu golongan yang mana mengikut apa juga kata dan titah atau perintah sultan atau pembesar. Rakyat dan hamba kena ikut, kena dengar. Itu dipanggil golongan diperintah. So ada dua
Golongan pemerintah. Cikgu, ada Ya. sultan, pembesar, rakyat, hamba. Raja Hmm. mana? Sultan tu raja lah. Sultan ni Pembesar. sebenarnya ialah raja. Raja. So, apa beza antara raja dengan sultan, cikgu? Raja ni adalah nama-nama okey ataupun keturunan dia. Keturunan raja. Tapi bila salah seorang raja tu dia naik memerintah negeri, maka raja itu menggunakan nama sultan. Nama sultan. Contoh kalau macam katakan Cikgu Rafi lah. Katalah Cikgu Rafi jadi raja. Cikgu Rafi ni keturunan raja-raja. Raja-raja Selangor Kemudian tiba-tiba Raja Selangor ni banyak. Okey, raja anak dia semua dipanggil raja. Okey, raja macam Raja Rafi pun semua kan. Tiba-tiba Sultan Selangor okey mangkat atau meninggal dunia. Maka Raja Rafi ni akan naik menjadi memerintah negeri Selangor. Jadi dia tak pakai Raja Rafi dah. Dia gugurkan raja tu, dia guna nama Sultan Rafi. Macam tu. Dipanggil Sultan Rafi. Maknanya Sultan yang memerintah. Biasanya benda tu sama je lah. Sebenarnya sama. Sama, Sultan dengan Raja tu sama. Cuma Sultan tu yang sedang memerintah. Raja tu namalah dan gelaran dia lah. Jadi itu perbezaan dia. Baik. So, kalau kita lihat, rakyat boleh menjadi pembesar apabila diberikan jawatan oleh Sultan. Kalau Sultan bagi jawatan, maka rakyat itu boleh jadi pembesar. Maknanya rakyat itu boleh naik sebagai pembesar. Baik. Sultan, ini dia. Sultan, pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Pemerintah tertinggi dan simbol perpaduan rakyat. Semua rakyat kena dengar cakap Sultan. Kena dengar cakap Sultan. Bila Sultan berkata-kata kan, dia kata apa? Okey, beta menitahkan supaya Puteri Nur Amani sila selak muka surat seterusnya. Contoh. Jadi Puteri Nur Amani kena buat. Selak muka surat seterusnya. Kalau tak buat, bahawa kamu Puteri Nur Amani telah pun menderhaka kepada beta. Kalau menderhaka hukumannya dihukum tak boleh pergi sekolah. Contoh, dihukum kena duduk rumah, tak boleh pergi sekolah. Itu contoh Suspended. Suspended, ya. Yeah. Baik. Itu pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri dan simbol perpaduan rakyat. Baik. Sultan akan dibantu oleh pembesar. Pembesar ni menteri-menteri lah. Yang akan dilantik oleh Sultan dan tugas dia membantu Sultan dalam pentadbiran. Maknanya di sini, maknanya Sultan tak bolehlah perintah seorang-seorang. Dia akan arahkan bendahara. Okey, pergi sampaikan pesanan beta kepada penduduk-penduduk sana. Kemudian Temenggung, Datuk Temenggung, sila kawal keadaan negara kita. So Sultan beri arahan, pembesar buat kerja. Okey. Sultan beri arahan, pembesar buat kerja. Itu dipanggil pembesar ataupun menteri-menteri yang akan membantu Sultan dalam pentadbiran negeri. Rakyat. Okey, rakyat pula ialah penduduk-penduduk negeri Melaka dan mereka semua adalah pengikut setia. Setia kepada Sultan dan pembesar. Jadi, bila pembesar kata apa tahu? Macam Temenggung kata, Datuk Temenggung kata apa? Okey, wahai rakyat sekalian, okey, Sultan menitahkan supaya kamu semua rakyat pergi bina jambatan. Jadi rakyat pun bangun. Okey, baik. Baik Datuk pembesar, kami akan buat sekarang. Kami setia kepada Sultan dan pembesar. Kami akan ikut arahan Sultan itu. Mari kita buat jambatan. Tu. Jadi itu rakyat. Pengikut setia. Kemudian kalau kata, Datuk Pembesar kata apa? Okey, wahai penduduk-penduduk semua, okey, Sultan menitahkan untuk kamu semua membina jamban. Jamban? Jamban pula. Jadi, okey, rakyat pun kena buatlah begitu. Ikut saja. Okey, arahan Sultan dan Pembesar. Baik. Selain daripada rakyat, ada hamba.
hamba ni ialah orang suruhan sultan dan pembesar. Orang suruhan bilangan hamba ni melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Maksudnya kan, kalau ada hamba, lagi ramai hamba, lagi kayalah orang tu. Lagi kayalah pembesar tu. Bila pembesar tu kata, dia bilangan hamba ni adalah orang-orang suruhan. Okey, dia akan panggil nama je. Hamba-hamba ni. Kadang-kadang panggil, Kaduk, Kaduk, kamu pergi buat sana. Pembesar bagi arahan. Kamu, Malim kamu pergi buat kerja kat sana. Dia kena ikut. Hamba ni kena ikut je. Dia tak boleh melawan. Tetapi, okey, datuk-datuk dulu, pembesar-pembesar dulu, okey, para pembesar ini memiliki ramai, bukan seorang dia kadang-kadang ada 100 orang hamba. Kadang-kadang ada 150, 200 orang hamba. Lagi ramai hamba, lagi kayalah pembesar itu. Lagi kayalah pembesar itu. Contohnya, okey, macam katakan cikgu ada, katakan cikgu pembesar, cikgu ada ada hamba dalam 200 orang. 200 orang hamba 10 orang. Okey, 10 orang kamu buat pergi kerja ke sana. 10 orang lagi kamu buat pergi sana. Cikgu, saya ada soalan. Hmm. Kenapa banyak lagi hamba kaya lah kita, tapi kalau kita ada banyak hamba, kenalah bayar, jadilah miskin. Kenapa jadi Tidak. kaya pula? Sebab, ini kamu kena faham. Hamba ni, dia buat kerja tanpa bayaran. Hamba ni, dia buat kerja Habis tu tanpa macam mana bayaran. dia dapat duit? Macam dapat duit? Dia tak dapat Bukan, duit. macam mana pembesar tu dapat duit? Pembesar tu dapat duit daripada kerja-kerja yang dibuat oleh hamba itu, so orang lain bayar pada pembesar tu. Pembesar tu, okey, dia akan kutip cukai, kemudian juga dia akan suruh hamba dia buat kerja untuk dia, kemudian dia dapat bayaran. Bila dapat bayaran ni, pembesar dapat bayaran ni, hamba-hamba ini akan akan diberikan pakaian, diberikan makanan. Dia tak bagi gaji. Hamba ni tak ada gaji. Hamba tak ada gaji. Jadi hamba-hamba ni hanya menerima makanan dan pakaian. Jadi inilah dia dikatakan orang suruhan sultan dan pembesar. Lagi ramai hamba ni, lagi kayalah dia. Sebab hamba tu dia punya. Hamba ni bukan pekerja, hamba tu dia punya. Jadi begitulah. Jadi kalau kita lihat, golongan pemerintah dan golongan diperintah ini memberikan sumbangan yang bermakna kepada pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kerajaan pada zaman Sultan Melaka berjalan lancar sehingga Melaka menjadi sebuah empayar yang kuat dan pusat perdagangan utama. Okey. Okey. Dan kalau kita lihat ciri-ciri tokoh terbilang ni kan, tokoh terbilang ni macam mana cikgu? Dia gigih. Okey, seperti para mesuara yang gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan, kemudian mempertahankan kedudukan negara seperti Tun Perak yang mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar dan berkorban untuk negara. Seperti Hang Tuah yang mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Baik. So, untuk itu kita akan lihat iaitu tokoh yang pertama kita nak tengok pada hari ini, iaitu seperti siapa? Okey, kejap kita tengok. Ada tak lagi tokoh-tokoh lain? Sebab cikgu tengok macam dia tak banyak. Okey, baik, tak apa. Kalau begitu maknanya dia tak mentionkan tentang tokoh-tokoh ini, tapi selepas tu ada tak lagi tokoh-tokoh lain? Kita tengok dalam bab yang unit yang iaitu unit yang ke-9, pengasasan Kesultanan Melaka. Okey, baik-baik. Okey. So kalau kita lihat tentang Kesultanan Melayu Melaka ni, okey, terkenal dengan para mesuara. Okey, baik. Kamu tahu tak para mesuara tu siapa? Tak kenal. Banyaknya dia punya muka surat untuk para mesuara tu saja, banyak kan?
Banyak. Tak apa, Ya. nanti kita akan belajar tentang Parameswara lebih terperinci. Baik, jom kita tengok. Tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Parameswara. Okey, ni Sultan Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah. Selain itu ada Bendahara Tun Perak dan juga Laksamana Hang Tuah juga merupakan tokoh-tokoh yang terbilang. Apakah sumbangan tokoh ini macam Parameswara? Dia mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Dan juga telah memajukan okey. Okey, sekejap Okey, aduh orang tak dapat. Lah. Okey. So kalau kita lihat, mengasaskan Kesultanan Melaka, memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Kemudian juga Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan Empayar Melaka. Ini Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan Empayar Melaka dan melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Sultan Mansur Shah pula meluaskan Empayar Melaka dan menjadikan Melaka ini sebagai pusat penyebaran agama Islam dan juga pusat pendidikan. Menjadi pusat pendidikan. So, Parameswara jadikan Melaka sebagai pusat perdagangan. Kemudian yang Sultan Muzaffar melaksanakan sistem perundangan. Sultan Mansur Shah menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan juga pusat pendidikan. Sultan Alauddin Riayat Shah pula, beliau ni memang mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri dan juga menjaga kebajikan rakyat. So okay. Okay. Cikgu saya ambil air jap. Okay. Cikgu sebenarnya cari apa? Okey. Tak, rupanya ada lagi pelajar yang nak masuk tapi tak dapat link. Alai. Itu yang cakap, aduh, patutlah macam sikit sangat. Rupanya ada pelajar yang tak dapat link lagi. Saya tak dapat ni. Tak dapat link kelas. Okey, tak apa. Besok petang cikgu buat kelas ganti ya. Besok petang sebab besok sekolah, besok cuti. Besok sekolah aku. Sekolah cuti. Kan. Baik. Bendahara Tun Perak. Menguruskan pentadbiran secara sistematik, menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintah, dan juga kita ada Laksamana Hang Tuah, di mana Laksamana Hang Tuah ini memastikan keselamatan perairan Melaka dan menjadi utusan. Maknanya membawa mesej. Tukang bawa mesej, tukang bawa surat, tukang bawa utusan daripada Kesultanan Melayu Melaka. Maka
Tokoh terbilang ini telah memberikan sumbangan yang besar pada zaman Kesultanan Melaka. Kegigihan tokoh terbilang menjadikan Melaka sebuah empayar yang kuat dan terkenal di alam Melayu. So, kalau kita lihat di sini, okey, itulah antara tokoh-tokoh tokoh terbilang tentang Kesultanan Melayu Melaka. Tentang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Syasha Marisa